أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة الله وبركاته. InsyaAllah marilah sama-sama kita buka majlis ilmu kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله. Pertama dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta inayahnya Allah memberikan kita ruang dan kesempatan untuk kita hadir pada malam ini di surau untuk kita menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. InsyaAllah di kesempatan waktu yang ada ini, marilah sama-sama kita mengingatkan diri kita, saling ingat mengingati antara satu sama lain, kerana dengan firman Allah ada berbunyi fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin, maka berikanlah peringatan, sesungguhnya dengan peringatan tersebut dapat memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kehadiran kita dalam majlis ilmu ini mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah SWT. InsyaAllah pada malam ni saya menggantikanlah, kebiasaannya saya mengambil slot waktu subuh, kita tadabbur surah Yusuf, tapi pada malam ni menggantikan ustaz yang tak dapat hadir. Kita bincang satu tajuk khas, yang mana pada malam ini saya bawa satu tajuk yang berkaitan tentang bagaimana untuk kita menjaga diri kita dan ahli keluarga kita daripada menjadi bahan api neraka. Yang mana ayat ini seringkali kita baca. Tajuk ini berkaitan tentang salah satu ayat daripada surah At-Tahrim. Surah At-Tahrim ini adalah surah yang ke-66 daripada Al-Quran. Surah ini adalah daripada kategori surah Madaniyah. Bila kata Madaniyah ini bermaksud surah ini diturunkan selepas baginda Nabi, disebut baginda Nabi berhijrah ke Madinah. Itu dinamakan surah Madaniyah. Sebab itu ayat ini lebih fokus pada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dinamakan surah At-Tahrim kerana ayat ini dimulakan dengan perkataan tuharrim, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi, iaitu berkaitan tentang kisah keluarga Nabi. Cuma pada malam ini kita tak nak bincangkan berkaitan tentang perkara tersebut. Pada malam ini saya ambil daripada ayat 6 daripada surah At-Tahrim, yang mana ayat ini berbunyi ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijara 'alayha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sadaqallahul azim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ayat ini bermaksud yang mana Allah tekankan kepada orang beriman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah tidak sebut perintah ini kepada manusia. Kalau manusia Allah kata ya ayyuhan nas.
Bila kata orang beriman, fokus kepada orang beriman. Abdullah ibn Mas'ud pernah menyatakan, ir'i far'i sam'aka fa innahu amrun khairun yu'maru bihi aw syarrun yunha bihi aw kama qala. Disebut situ, fokuskanlah bagi tumpuan pendengaran engkau. Sebab bila disebut perkataan orang beriman ini, kita bila mana kita mengaku kita beriman kepada Allah, kita kena fokus apa yang Allah nak tekankan kepada kita. Ir'i, fokus. Far'i, bagi tumpuan pada pendengaran engkau. Fa'innahu, maka sesungguhnya perintah itu baik jika kamu amalkan. Khairun yu'maru bihi aw syarrun, atau itu perintah yang tak elok jika perlu kamu tinggalkan perkara tersebut. Bila kata kita ni mengaku beriman kepada Allah, kita kena laksanakan perintah Allah. Sebab itu ayat ini fokus kepada orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Allah tak sebut ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas belum beriman lagi. Wahai sekalian manusia. Sebab tajuk yang kita nak bincangkan pada malam ini iaitu bagaimana untuk kita selamatkan diri kita dan ahli keluarga kita. Ini orang beriman, dalam masa sama Allah suruh jaga diri, suruh jaga keluarga, supaya tidak menjadi bahan api neraka. Allah kata apa? Qu anfusakum. Peliharalah diri kamu, wa ahlikum, dan ahli keluarga kamu. Disebut daripada apa? Naran, dari menjadi bahan api neraka, daripada menjadi bahan bakar api neraka, yang mana bahan bakar itu terdiri waquduhan nas. Api neraka itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, terdiri bahan bakarnya daripada manusia. Manusia itu menjadi bahan bakar. Kalau kita kat dunia ni, bahan bakar dia daripada kayu, kan, daripada benda-benda yang kertas yang boleh membakar. Tapi di hari akhirat kelak, yang menjadi bahan untuk menyemarakkan api neraka itu adalah manusia. Siapakah manusia tersebut? Nanti kita akan bincangkan. Wal hijarah, bukan sekadar manusia sahaja, tapi batu yang keras itu juga dijadikan bahan bakar. Sebenarnya kenapa Allah sebut batu ni, ada sebab. Antara sebabnya perli kepada manusia. Allah nak sindir manusia. Batu ni selalu kamu pijak ada di bawah. Tapi di hari akhirat besok, dia sama taraf dengan kamu. Itu salah satu sebab. Nanti kita akan bincang lebih lanjut lagi. Disebut lagi, untuk memberi kegerunan kepada manusia tidak menjadi bahan bakar api neraka, alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang dikatakan bukan sekadar manusia dan batu itu menjadi bahan bakar api neraka, menggerunkan lagi manusia, penjaga malaikat itu yang dikatakan malaikat az-zabaniyah. Apa sifat malaikat az-zabaniyah itu? Disebut ghilazun, kasar, syidad, keras, la ya'sunallaha ma amarahum, dia tidak pernah sekali menderhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini secara ringkas dulu sebelum kita tadabbur. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia bukan sekadar keras, kasar, tak pernah derhaka pada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Sentiasa melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya kita akan tengok tadabbur satu persatu ayat ini, iaitu ya ayyuhallazina amanu. Hai orang-orang yang beriman, dengarkanlah semua wahai orang-orang yang mengaku beriman, dengar dan amal. Kalau kita beriman, maka kita amal. Sebab tu pengertian iman iaitu iqraru bil lisan wa tasdiq bil qalbi wal amal bil jawarih, iaitu menyatakan dengan lidah, benar kamu beriman kepada Allah, benar. Lidah kata beriman kepada Allah. Wa tasdiq bil qalbi, membenarkan di dalam hati. Tadi nyata dengan lidah kata beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada nanti di hari akhir, di muka bumi ini ada golongan manusia yang Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yang mana di kalangan manusia itu mengatakan mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, wa ma hum bimu'minin, sedangkan mereka tidak beriman. Siapa mereka? Golongan munafik.
Dari sudut lidah kata beriman kepada Allah. Nak tak nak supaya kita tak masuk dalam golongan munafik ni, Allah suruh yang ketiga kita iman tu wal amal bil jawarih, untuk kita melakukan tindakan. Sebab tu ayat Quran ini memberi pesanan kepada diri saya dan diri tuan-tuan dan puan-puan yang mata Allah sekalian, ku anfusakum, iaitu peliharalah diri kamu. Diri kita ni kita kena jaga. Dalam masa sama Allah sebut wa ahlikum. Siapa dia ahlikum ni? Isteri kita. Kalau yang datang hari ni daripada kaum muslimat, suami kita. Kalau muslimin, isteri kita, anak-anak kita, cucu cicit kita. Dan ulama kata wa ahlikum, waw di sini serentak. Bukan sekadar jaga diri sendiri, tapi kena jaga juga ahli keluarga. Dikatakan tak sempurna iman kalau kita sahaja yang menjaga diri kita. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan yang mata Allah sekalian datang ke surau, hari ini saya menyampaikan kuliah dan sebagainya, saya memberi peringatan. Tapi dia tak akan sempurna kalau saya sahaja yang baik, tuan-tuan dan puan-puan yang mata Allah sahaja yang baik. Mesti dituruti oleh siapa? Isteri, suami, anak-anak, cucu cicit kita. Kalau kita ini faham perintah Allah, kena menutup aurat, kena solat 5 waktu, maka anak-anak kita pun kena solat 5 waktu. Sebab tajuk yang kita nak bincang ni, selamatkan diri dan ahli keluarga. Kadang-kadang manusia ni risau tentang perkara dunia. Contoh, anak tak pandai matematik, hantar tuition. Anak tak pandai bahasa Inggeris, hantar tuition. Anak tak pandai solat, ada ambil berat. Kadang kita lebih pentingkan perkara sedemikian. Tak salah, saya nak sebut tak salah kita pentingkan perkara tersebut. Tapi dalam masa sama, perkara akhirat itu kena sekali. Perkara akhirat tu kena sekali. Anak tak solat, kadang anak tu tak pandai hukum hakam, kadang-kadang kita tak ambil berat. Sebab tu ini bukan sekadar nak kata pada diri kita sendiri, tapi peringatan juga kepada kaum kerabat kita. Kita kena jaga diri kita. Kalau hari ini tagline COVID kata kita jaga kita, ni kita kena jaga ahli keluarga. Dikatakan hari ini manusia takut dengan COVID-19 ni, pakai pelitup muka, face mask. Tapi yang muslimat, yang perempuannya aurat tak jaga, pakai face mask tapi kepala togel. Takut COVID banding takut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ni perlu kita fahamkan kepada diri kita dan ahli keluarga kita. COVID ni Allah hantar untuk peringatan pada diri kita sementara je. Bila-bila masa Allah boleh tarik semula COVID ni. Yang diri kita ni nak berhadapan dengan Allah di hari akhirat ni, nanti di hari akhirat ni kekal selama-lamanya. Kekal selama-lamanya. Maka penting untuk kita jaga diri kita dan ahli keluarga kita daripada menjadi bahan bakar api neraka. Disebut sini, ayat ini bukan sekadar kepada khusus kepada orang beriman, disebut juga kepada ketua keluarga. Disebut di situ anfusakum wa ahlikum. Ketua keluarga ni tidak lain dan tak bukan suami. Ahli keluarga yang paling senior. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ini sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut, kullukum, tiap-tiap kamu adalah pemimpin. Wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Dan tiap-tiap daripada kamu itu bertanggungjawab di atas apa yang kamu pimpin. Ini persoalan pada diri kita, tuan-tuan puan-puan Allah sekalian. Anak saya sekarang ni kecil-kecil lagi. Tuan-tuan anak dah dewasa dan sebagainya. Peringatan pada diri saya. Kalau pada anak yang kecil-kecil ni, Rasulullah sebut murrus sabiyya bis salah idza balagha 7 sinin fa idza balagha 10 sinin fadribuhu 'alaiha. Rasulullah tekankan apa? Perintahkanlah kepada anak untuk mengerjakan solat bila usianya mencapai usia 7 tahun. Ajak dia solat. Ini musim COVID, anak-anak yang bawah umur 12 tahun tak boleh pergi surau. Tak apa, dimaafkan. Itu perintah ulul amri.
Kan? Tapi di rumah kita kena pastikan dia solat 7 tahun ada rukhsah lagi. Baginda sebut apa? Apabila usianya mencapai fa iza balagha 10 sinin, apabila mencapai 10 tahun, maka fadribuhu 'alaiha, maka kita kena pukul dia kalau dia tak nak solat. Ini anak tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah sekalian, kalau yang masih bersekolah, sekolah sekarang ni tutup, semua ada di rumah masing-masing. Saya bertugas di sekolah ini pun saya buat pengajaran online di rumah. Saya warden. Kalau anak-anak pelajar tak solat pagi-pagi, kalau tak pergi solat berjemaah, kadang kita rotan. Sekarang anak-anak tu berada di rumah, mak ayah, tanggungjawab mak ayah sekarang. Kadang-kadang kelas pagi pukul 8, kenapa tak ada ni anak-anak ni, tuan-tuan, anak perempuan ni tak ada ni, tak bangun lagi cikgu, tak bangun lagi ustaz. Subuh semayang tak? Itulah ustaz. Itulah ustaz, dah kejut dah. Sebab solat ini penting. Sebab solat, as-salatu imanuddin. Solat ini adalah tiang agama. Siapa yang tidak solat, maka dia meruntuhkan agama. Basic kita adalah solat. Sebab kalau dia solat ini merupakan hubungan manusia dengan Allah. Bila dia ada hubungan manusia dengan Allah, dengan Tuhannya, bila dia melakukan kesalahan, kesilapan, dia akan rasa benda tu salah. Dia ada kesedaran dalam diri. Kalau dia tak solat, minta maaflah tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah sekalian, dia tak ada rasa bersalah pun. Buat benda-benda mencuri ke, tak menutup aurat kan, dia tak ada rasa bersalah sebab dia tak ada hubungan dengan Allah SWT. Sebab tu Rasulullah tekankan pada anak-anak kecil ni tentang solat. Sebab kalau dah dewasa susah. Susah kita nak beri teguran kepada mereka. Kalau dah umur 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, kadang-kadang dia dah pandai bawa diri sendiri. Dia kalau umur dah remaja ni, dia lebih utamakan kawan-kawan berbanding ibu bapa. Kalau ibu bapa waktu kecil tak menjadikan anak itu sebagai teman yang rapat. Dia kalau daripada kecil kita jaga dia, maksudnya kita rapat dengan dia, kita bawa dia pergi surau, umur 11 tahun, 12 tahun dah bawa pergi surau dan sebagainya, insya-Allah dewasa pun dia akan rapat dengan kita. Tapi kalau daripada umur kecil kita tak jaga dia, kita tak sentiasa bawa dia ke majlis ilmu dan sebagainya, maka dia semakin jauh dengan kita. Sebab ini berkait tentang topik yang kita bincang pada malam ni, iaitu qu anfusakum wa ahlikum. Ahli keluarga kita. Sebab tu saya sebut, para ulama kata tak sempurna iman kalau kita sahaja yang baik. Kita pergi sembahyang berjamaah, kita pandai baca Quran, kita pergi umrah, kita pergi apa lagi? Kita pergi majlis ilmu, tapi anak-anak tak menutup aurat, anak-anak berpeleseran di luar, tak solat, Allahu Akbar. Ini tanggungjawab kita. Memanglah tuan-tuan boleh kata iman ni tak diwarisi ustaz. Memang iman tak diwarisi, tapi didikan itu daripada didikan kita. Sebab anak-anak disebut, para ulama kata ahlikum, kalau anak-anak ni daripada tulang sulbi kita, sebahagian daripada kita. Kan? Malahan hadis Rasulullah sebut, iza mata ibnu adam in qata'a amaluhu, apabila mati anak Adam, terputus segala amalan kecuali tiga perkara. Salah satunya adalah doa anak yang soleh. Takkan kita tak nak doa anak yang soleh ni bila mana kita bertemu dengan Allah. Doa anak yang soleh ni insya-Allah terus kepada si mati. Tak ada khilaf ulama. Tapi kalau kita suruh imam, ketua kampung dan sebagainya baca untuk kita, belum tentu lagi sampai kepada si mati. Sebab tu afdalnya anak yang jadi imam, anak yang mandikan jenazah kita. Kalau kita tak didik anak-anak kita dengan ilmu agama tadi, mana mungkin dia nak solatkan jenazah kita, nak mandikan kita pun takut. Nanti ayahku dah mati besok, nanti jelmaan ayahku datang kat aku besok. Takut nanti badi kena. Itu anak yang tak belajar agama. Ini peringatan pada diri saya juga dan untuk tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah sekalian. Sebab saya sebut tadi anak saya kecil lagi,
Tapi bila kita cakap ni, kita kena pandang pada masa akan datang. Takut. Saya kadang apa guna nak disebut kalau saya pandai mengajar kuliah tapi anak-anak di rumah tak pandai solat, tak pandai baca Quran. Kalau anak perempuan tak menutup aurat dan sebagainya, semua itu di bawah tanggungjawab kita. Sebab tu disebut wa ahlikum. Serentak tu disebut dengan ahli keluarga kamu. Waquduhan nas wal hijarah. Disebut bahan bakar manusia, disebut di situ daripada api neraka, dan bahan bakarnya adalah manusia. Manusia yang macam mana? Manusia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia yang tak beriman kepada Allah ni, esok di hari akhirat mereka ni akan dikumpulkan oleh Allah, dan dia akan dijadikan macam arang pada hari ini. Dia akan dibakar untuk membakar manusia yang lain. Dan saya sebut yang kedua tadi, iaitu batu. Kenapa batu? Sebab Allah nak hina manusia. Sebab batu ni sama taraf. Batu ni kita pijak seolah-olah manusia ni disamakan dengan batu itu. Dan yang kedua, Allah nak beli manusia yang ingkar pada perintah Allah, yang tak beriman kepada Allah, yang menyembah berhala. Sebab majoriti kebanyakan berhala ini daripada batu. Tengok dalam api neraka besok, kau ada Tuhan aku sembah, kau tak boleh nak selamatkan aku ke? Kat dunia kan dulu aku sembah kau. Allah nak perli manusia yang tak beriman kepada Allah SWT, yang tak mengikuti ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya Tuhan yang dikatakan yang disembah itu boleh menyelamatkan dia, tapi tak boleh selamat. Dan disebut juga Allah nak katakan manusia ni sama hati dia macam seperti batu. Dalam surah Al-Baqarah sebut summa qasas qulubukum ba'da dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Hati manusia ni lebih keras, disebut keras seperti batu, aw ashaddu qaswah, ataupun lebih keras daripada batu. Batu pun kalau kena air dia akan lekuk. Dia lama-lama lekuk. Ada segelintir manusia yang kadang-kadang bila dengar ayat-ayat Quran pun tak terasa apa-apa. Tak maaflah tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, kita baca Quran ni kita kena tadabbur, kita kena faham. Bila kita faham, kita akan rasa gerun, kita akan rasa gembira. Bila disebut ayat macam ni, ya Allah, takutnya aku, ya Allah, adakah aku saja yang selamat? Aku saja pergi surau, ahli keluarga aku macam mana? Sepatutnya kita ada perasaan gerun. Bila saya menyampaikan ni, saya ingat anak-anak saya di rumah, isteri saya di rumah. Ingat pesan kat dia kalau keluar rumah kena jaga aurat dan sebagainya. Sebab kita tak nak diri kita sahaja yang selamat di hari akhirat. Ahli keluarga kita juga perlu diselamatkan di hari akhirat. Seterusnya Allah kata disebut situ alaiha malaikatun ghilazun syidad. Yang mana disebut sifat malaikat yang menjaga api neraka itu dikatakan malaikat zabaniyah. Dalam surah Al-Alaq ada menyebut falyad'una dia sanad'u zabaniyah. Kalau tuan-tuan tadabbur surah Al-Alaq ni kisah tentang Abu Jahal. Abu Jahal ni bukan Abu Lahab tuan-tuan. Abu Lahab ni bapa saudara Nabi. Abu Jahal dikatakan di Mekah ni ada 3 pembesar yang sangat kuat menentang Nabi. Antaranya Abu Jahal, Abu Lahab, seorang lagi Al-Walid bin Al-Mughirah. Dan dikatakan yang paling kuat menentang Nabi ialah Abu Jahal. Abu Lahab ni penakut sikit. Dia tak pergi perang Badar, dia tak pergi perang Badar. Al-Walid Al-Mughirah ni pula dia pandai diplomasi. Dia yang menawarkan kepada Nabi harta. Dia kata, Muhammad, kau jangan sampaikan dakwah ni. Kalau kau ikut cakap aku kau nak apa? Kau nak perempuan, kau nak harta, aku akan bagi. Tapi baginda Nabi tolak semua perkara. Tapi nak sebutnya Abu Jahal ni kalau kita orang Islam ni, kita kata banyak infak harta untuk perjuangan Allah kan. Bagi golongan kafir Quraisy, Abu Jahal ni antara orang yang banyak menyumbangkan harta untuk menentang baginda Nabi. Dan Abu Jahal ni nama asalnya ialah Abu Al-Hakam. Nama asal dia Abu Hakam. Hakam ni ialah pemutus, orang yang bijaksana, sebab dia adalah pemimpin yang disanjungi.
Tapi Rasulullah tukar nama dia daripada bijaksana, kau tak perlu Islam, kau kuat menentang Islam, kau jahlun, kau jahil. Maka Rasulullah kata dia Abu Jahal, dan dia adalah pemimpin yang hebat. Saat dia nak mati dalam peperangan, dia suruh sahabat Nabi yang nak penggal leher dia tu, kau penggal leher aku atas sikit supaya orang tengok aku ni hebat lagi daripada orang lain. Hebat tak hebatnya Abu Jahal ni, dia nak mati pun dia minta orang katuk dia punya leher dia atas sikit. Kalau orang lain bawah, dia nak tunjuk dia punya makam dia tinggi. Apa nak ceritanya, kenapa Allah cerita kaitkan dengan surah Al-Alaq tadi? Suatu ketika bila mana baginda Nabi solat tepi Kaabah, dia pernah sebut pada baginda Nabi, aku nak pijak leher kau. Aku nak pijak leher kau. Kalau kau tak ikut cakap aku akan panggil pengikut aku. Falyad'una dia. Dia kata, aku nak panggil geng-geng aku. Konco-konco aku untuk membinasakan baginda Nabi. Maka Allah balas balik, sanad'u zabaniyah. Kalau kau buat macam tu kepada baginda, pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku akan panggil malaikat zabaniyah. Malaikat zabaniyah ni ialah malaikat penjaga neraka. Ciri-ciri penjaga neraka diceritakan dalam surah Tahrim ni. Siapakah malaikat zabaniyah ni? Disebut malaikat yang kasar. Kasar ni dia punya tindakan dia kasar, keras hati. Maksud kata manusia yang dihumban dalam api neraka ni, bila dia dibakar, malaikat ni dia tak ada rasa apa-apa. Kita kalau hari ni, kalau warden penjara ke, kalau penjaga penjara dia tengok apa banduan tu lapar, dia kesian sikit bagi makan dan sebagainya. Malaikat Zabaniyah ni dia tak ada rasa macam tu dah. Sebab dia adalah malaikat yang dikatakan hatinya keras, tindakan dia kasar. Dah tak ada peluang dah bagi kamu, sebab kat dunia dah banyak dah peluang. Ni malaikat Zabaniyah. Lagi dia sebut lagi, la ya'sunallaha amarahum. Dia tak pernah mungkir perintah Allah. Kita manusia ni ada kala kita kadang ada rasa semangat, ada rasa lemah dan sebagainya. Sebab iman manusia ni yazid wa yanqus. Ni disebut, para ulama sebut, iman manusia ni ada masa dia bertambah, ada masa dia berkurang. Bila mana dia bertambah? Bila berada dalam majlis ilmu, dia bertambahlah. Bila mana dia berkurang? Bila dia melakukan perkara maksiat. Sebab tu kita kena cari perkara-perkara yang boleh menambahkan iman kita. Adapun iman para malaikat, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, iman malaikat ni dia tetap. Dia tak berubah. Iman para nabi sentiasa bertambah. Dan malaikat ni tak pernah cuai pada tugasan dia. Kalau dia kata tugas dia bakar manusia tadi, maka dia akan bakarlah manusia. Walaupun manusia meraung, merintih dan sebagainya, tapi dia tak ada dah sifat-sifat. Kalau kita hari ni kat dunia, sifat insani dah tak ada dah. Sebab Allah memang suruh dia bersifat kasar dan keras. Dan dia jangan ingkar pada perintah Allah. Disebut Allah takutkan manusia dengan memberitahu sifat-sifat malaikat penjaga neraka itu. Neraka itu dijaga oleh para malaikat yang garang. Mereka tidak ada perasaan belas kasihan kepada ahli neraka. Maka mereka tidak kisah untuk menyeksa ahli neraka itu, dan mereka tidak ada belas kasihan. Dan kalau ahli neraka merayu sekalipun, mereka tidak akan dengar. Ini nak memberi kegerunan kepada manusia. Kalau manusia yang beriman kepada Allah, ya Allah, takutnya aku untuk dihumban ke dalam api neraka. Bukan diri sendiri saja, ahli keluarga. Sebab tu kita banyak datang majlis ilmu ini, kita kena kongsi dengan ahli keluarga kita, anak-anak kita, saudara mara kita, untuk kita selamat daripada bakaran api neraka. Ini adalah kerana mereka lebih taat kepada Allah. Mereka tidak boleh ada belas kasihan lagi, kerana di dalam neraka itu adalah tempat azab. Sebab neraka ni disebut orang kafir dia akan kekal nari jahannam khalidan fiha abada. Dia akan kekal selama-lamanya. Kalau kita akidah ahli sunnah wal jamaah, orang Islam, kalau dia melakukan kejahatan di muka bumi ini, dia akan dihumbankan ke dalam neraka. Sampai satu tahap Allah akan masukkan dia ke dalam syurga. Tapi api neraka ni 69 kali ganda lagi daripada api dunia.
Kita letak tangan kita kat api neraka tu, kita tak letak tangan kita dekat api pun kita dah rasa sakit, apatah lagi bahan bakar api neraka. Ini manusia hari ni bila tengok anak-anak dia panas, dekat rumah panas, belikan kipas. Tengok anak-anak dia kelaparan, belikan makanan. Takkan kita tak takut anak kita besok di hari akhirat dijadikan bahan bakar api neraka? Kat dunia kita bersusah payah nak sediakan perkara tu. Apa tak cukup kita sedia, apa tak cukup kita sedia. Kan? Tapi kita tak nampak di hari akhirat besok kepentingan untuk kita menyediakan anak kita bila berhadapan di hari akhirat. Sepatutnya itu yang kita kena utamakan juga, bukan sekadar perkara dunia. Sikit lagi tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah sekalian. La ya'sunallaha ma amarahum, dan mereka tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepadanya. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita nak ambil pengajaran daripada hari ini? Pengajaran yang pertama, kita kena pastikan ahli keluarga kita kena faham dulu agama. Agama ni penting. Sebab ad-dinu nasiha. Agama itu ialah nasihat. Daripada sekarang lah kita kena cerita kepada anak-anak kita. Kalau anak tu kecil, cerita tentang bab syurga dan neraka. Daripada awal kalau kita didik, insya-Allah bila dia meningkat dewasa dia boleh dengar. Yang kedua, kita kena beritahu kepada mereka dari sudut matlamat hidup kita bukan sekadar di dunia sahaja. Matlamat kita juga di hari akhirat. Dunia ni hanya sementara. Yang kekal selama-lamanya bila mana kita bertemu dengan Allah SWT. Tak ada yang ini milik kita selama-lamanya. Semuanya akan pergi meninggalkan kita. Harta yang kita ada di dunia ini pun akan tinggalkan kita. Yang kekalnya bila mana kita infak. Anak-anak kita sayang pun akan kita tinggalkan. Ini yang selalu khatib baca dalam solat Jumaat tu, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Hari yauma la yanfa', yang tidak ada memberi manfaat, malun, harta kamu, wala banun, anak-anak kamu tak ada memberi manfaat dah, illa, kecuali mana bila mana kamu datang atallah biqalbin salim, kamu datang bertemu dengan Allah ini dengan hati yang sejahtera. Nak dapat hati sejahtera tu mesti kita usahakan semasa di dunia lagi. Saya rasa cukup sekadar tu tuan-tuan dan puan-puan yang mati Allah sekalian. Musim Covid PKP ni kita tak boleh lama-lama, kita kena ikut masa yang telah ditetapkan. Saya buka lah kalau ada soalan. Tak ada insya-Allah lah tu. Sukut ada matur ridha. Kalau tak dapat semua, jangan tinggal semua. Kalau tak dapat semua apa yang saya sampaikan pada malam ni, dapat sikit pun jadilah, iaitu jagalah diri dan ahli keluarga kita. Kita jaga kita tu, kita untuk ahli keluarga kita. Wallahu alam, apa yang baik itu datang daripada Allah dan yang lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Kita tutup majlis ilmu kita dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.